Hai, salam mesra, Teacher Maggie di sini. Dalam video ini saya nak kongsikan satu penemuan baru saya, iaitu aplikasi Whiteboard. Okey, aplikasi Whiteboard ini dipanggil whiteboard.chat. Okey, aplikasi ini seperti Whiteboard lain, tapi mempunyai banyak features yang sangat menarik. Sangat-sangat menarik dan saya dah jatuh cinta. Okey, aplikasi ini adalah percuma. Okey, kita tak perlu buat apa sebarang bayaran. Dan kita boleh guna tanpa login dan juga login. Okey, tapi saya sarankan kita login ya. Okey, jom kita tengok tutorialnya. Ini adalah paparan Google saya. Dalam Google, saya search untuk whiteboard.chat. Okey. Kalau kita nak buat video PDPC, kita nak screen record pun boleh. Menarik features dia. Dan kita boleh share secara live dengan murid kita. Ataupun kita boleh bagi assignment untuk murid kita atau homework untuk mereka habiskan. Okey, ini adalah paparan Whiteboard. Okey, ini ada main homepage of Whiteboard. Di sini saya akan tekan Start Drawing. Okey, di sini kita beri pilihan untuk pilih ya antara tiga ini. Okey, ini kita boleh start teaching. Kalau kita nak start Whiteboard, kita nak start kelas kita guna start teaching. Dan kalau kita nak kolaborasi, Whiteboard ini pun satu aplikasi yang kita boleh collaborate Okey, Whiteboard ini kita tak perlu download, aplikasi ini tak perlu download, kita just guna secara online. Seperti yang saya tunjukkan, kita just buat carian Google lah. Okey, kita just collaborate. Kalau kita nak collaborate dengan cikgu-cikgu lain ke atau team members lain ke, kita boleh start collaborating. Then manage board. Okey, seperti yang saya katakan, kalau kita login, disarankan login di mana kita boleh, kalau kita login, kita dapat simpan semua rekod-rekod, semua whiteboard yang pernah kita buat. So, dia akan buat simpanan. Past saved boards. Okay, kalau murid kita pun login pun dia boleh kita boleh access dia punya whiteboard dan dia juga boleh access whiteboard dia yang assignment whiteboard yang dia pernah buat. Tanpa login pun boleh ya. Okay, kalau bila yang ni di mana murid kita akan enter code. Untuk login murid dan cikgu untuk login murid ada 4 cara nanti saya akan tunjukkan Salah satunya adalah untuk insert code. Okay, sekarang kita nak mulakan kelas. Saya akan tekan Start Teaching. Okay, ini adalah paparan Whiteboard. Okay, ini adalah paparan kosong Whiteboard. Okay, saya belum sign in lagi. Okay, untuk sign in, saya tekan bahagian yang ada setting button ni. Okay, kita tekan. Okay, kita boleh sign in guna Gmail atau kita buat sign up secara manual. Kita boleh sign in guna akaun Gmail kita ataupun Facebook. Okay, sekarang saya nak sign in ya. Okey, bila saya dah sign in, wujud saya punya gambar profile di sini menunjukkan saya dah sign in. Okey, kita go through one by one features dia. Okey, ini adalah whiteboard.chat, ini adalah button undo dan redo. Okey, di sini adalah nama whiteboard saya. So instructor board maksudnya board cikgu lah. Di sini saya nak buat tajuk untuk whiteboard saya. Okey, katakan saya nak ajar adjective untuk murid saya. Tajuk adjectives. Okey. Saya boleh tukar tajuk di sini. Okey, nampak tak yang ni warna hijau? Kalau saya nak tukar pun boleh. Saya boleh tukar di sini ataupun di sini. Okey, dah disebabkan saya dah sign in, nama sign in saya tadi ada nama penuh, saya boleh edit. Saya bubuh Teacher Maggie. Okey, saya boleh edit. Yang ni kalau saya nak warna lain selain hijau, saya boleh pilih. Katakan saya nak biru. Saya pilih biru. Okey, cun. Dah ada warna biru dia tukar. Sekali dengan warna brush saya pun. Warna biru. Saya buat undo. Okey, size brush. Saya boleh tentukan di sini thickness dia. Kalau saya nak yang kecil, sini yang very less, bukan thick ya. Bukan tebal, nipis di sini. Kalau saya nak betul-betul sangat tebal, saya pergi sampai ke belakang. Akhir, tebal. Okey, kalau saya set untuk medium. Saya nak kecil sahaja. Okey. Katakan yang ni sangat terang, nampak tak? Kalau saya nak kurangkan keterangan pen saya boleh. Katakan paling low pun. Nampak sangat tak terang. Itu pilihan kita macam mana kita nak ya. Okay, kerana saya suka terang, saya letak sampai ke hujung. Ataupun kita boleh adjust. Kita tengok warna tahap keterangan yang kita nak ya. Okay, design. Okay, saya dah buat conteng kalau saya nak padam. Okay, kita go through one by one Okay, ini adalah pemadam di sini, erase. Saya tekan. Okay, macam whiteboard lain, kita kena press, kita buat sikit-sikit, kita delete.
Tapi whiteboard ni senang je. Saya letak di sini dan bila saya klik atas mouse dan terhadap gambar tersebut, ia akan hilang. Selain katakan kita nak canvas banyak contingan, kita nak kosong balik, kita boleh guna pangkah ini. So, bila saya tekan pangkah ini, dia akan tanya, pop-up menu ni akan tanya, ada tak kita nak clearkan untuk semua sekaligus. Okay, bila saya buat sebarang nota di sini, paparan murid pun akan nampak apa yang saya buat di sini. Okay. So, bila saya clearkan, sekali dengan paparan murid akan clear. Nanti saya akan login saya akan buat 3 login. Untuk 2 untuk murid, untuk saya 1, supaya kita boleh nampak apa yang berlaku pada board instructor dan juga board murid. Okay. Paling atas kita ada 3 garisan. Bila saya tekan 3 garisan ini, semua menu ada di sini. Menu yang sama ada di sini. Saya rasa penggunaan di sini lebih cepat untuk kita untuk buat sesuatu. Kalau kita nak refresh, kita boleh refresh di sini ataupun kita masih boleh guna refresh di atas ni ya. Okay, yang ni adalah manage board. Manage boards means board-board yang kita pernah buat dulu. Okay, saya tekan ya. Okay, ini adalah paparan board. Nampak tak? Ini semua adalah yang pernah saya buat dengan... Ini sebenarnya saya buat testing ya. So, ini dia simpan. Dia simpan semua board-board saya. Yang ni yang saya buat secara grup. Katakan saya nak buat grup dengan murid boleh. Okay, saya tekan satu board ni. Nampak tak? Board murid pun ada di sini. Kalau saya nak access murid tersebut, yang ni semua saya tak save, tak ada nama sebab tu dia jadi unsafe. Sebenarnya kalau saya letak nama, dia akan letak proper nouns. Nampak tak? Adjective, dia akan ada nama. Kalau saya tak letak nama, dia macam ni. Tadi saya tengah buat explore. Dan setiap board ini akan ada expired date. Okay, expired date. Kalau yang ni Disember 8 hari ni saya buat, dia akan expire pada Disember 17. Kita boleh extend. Yes, kalau kita extend dia jadi Januari 19. Kita boleh extend kalau kita nak extend tarikh board tersebut. So, bolehlah kita buat pemarkahan untuk murid. Okay, di sini dalam grup ini, saya ada kerja murid 1, teacher Magi, murid 2. Dalam lagi satu grup, saya letak student 2, saya boleh tengok board dia. Macam ni lah kita boleh access. Okay. Okay, ada student. Okay, kalau saya nak lanjutkan lagi, saya tekan di sini. Dan di sini, kalau saya nak lihat canvas tersebut, okay, katakan kita tengok ya. Saya nak tengok canvas whiteboard murid 1. Nampak tak? Adjektif murid 1. Ini yang whiteboard yang murid saya pernah buat. Dia pernah jawab survey saya. Dia pernah dengar saya punya audio. Okay, dia type I love English. So, ini adalah previous work of my student. Okay, saya close. Ni dan saya boleh buat folder. So, senang untuk saya nak buat carian di sini. Okay, di sini ada community board. Community board untuk whiteboard .chat dia ada community, online community di mana bila kita buat sesuatu board, kita boleh upload dalam community itu supaya cikgu-cikgu lain boleh share, boleh guna whiteboard kita. Okay, banyak fungsi dalam whiteboard ni, mesti anda akan menyukainya. Okay, saya pergi back. Okay, ini whiteboard saya. Kita dah tengok apa itu manage board. Ini adalah home. Bila saya tekan ini, dia akan datang ke home page whiteboard yang mula-mula kita tekan untuk start teaching tu. Dan yang ni kita clearkan balik, semua jadi kosong. Apa yang kita buat semua akan jadi delete, termasuk dia akan delete paparan murid sekali. Tapi apa yang murid buat tu dia takkan terdelete. Hanya apa yang saya sebagai guru buat saja akan delete. Okay, yang ni adalah saya download. Katakan selepas saya dah buat semua, saya nampak okay, saya dah bubuh. Saya letak bagi satu latihan. Saya bagi banyak link di sini. Dan selepas buat banyak perbincangan, mind map, saya boleh download whiteboard ini. Saya boleh sharekan dalam Google Classroom. Ataupun saya boleh share dalam media seperti WhatsApp atau Telegram untuk murid-murid yang tak dapat join. Okay, manage book adalah di mana yang whiteboard ni, yang ni tadi kita download. Di sini kita boleh publish dalam community, kita boleh publish secara online, kita boleh delete. Bila kita delete forever, dia tak akan simpan dalam simpanan kita, atau kita boleh delete page. Whiteboard ini bukan satu page saja, kita boleh buat banyak multiple page. That means kita dalam satu paparan ini, kita boleh buat 5-6 muka surat ke, dan setiap muka surat mungkin ada nota-nota lain. Kita boleh pilih dan delete page. Atau kita clearkan semua page jadi kosong. Kita boleh duplicate copy page.
Dan kita boleh upload bingo, gameplay. Nanti cikgu-cikgu bila yang ni export dan import. Kita yang ni send a copy melalui online. So banyak. So kita boleh explore satu-satu. Bila cikgu-cikgu login, cikgu-cikgu bolehlah explore ya. Okay. Okay, yang ni adalah pause animation. Okay, nanti saya tunjukkan macam nak guna yang ni ya. Yang ni menarik. Okay, yang ni kita boleh add media. Kita boleh add webcam foto kita dan ataupun webcam salah satu atau dua pun boleh. Add webcam video atau audio. Saya try audio dulu Okay, bila untuk pertama kali bila saya tekan ini dia akan minta permission di sini. Di mana ada tak kita nak allow mikrofon dengan webcam kita untuk kegunaan whiteboard.chat, kita allow Okay, di sini saya buat recording adjective tajuk dia. Adjective dan saya start recording di sini. Hai murid-murid, teacher Maggie hari ini nak ajar kamu topik adjective. Harap kamu semua bersedia. Okay, dan kita stop recording. Dan saya dengar balik. Hai murid-murid, teacher Maggie hari ini nak ajar kamu topik adjective. Harap kamu semua bersedia. Okay, dan bila saya tekan save, dia akan ujuk di sini. Okay. Kalau hari saya belum ada murid di sini. Bila murid saya ni, yang paparan ini akan wujud dalam screen whiteboard dia sekali. Okay, nanti saya akan login. Okay, yang ni adalah take photo. Bila saya buka, dia akan keluarkan webcam. Dia ambil gambar. Kita boleh ambil gambar kita. Peace. Then, saya tekan foto, ambil foto. Okay. Dan saya save. Okay. Di sini bila saya tekan ini saya boleh move benda ini ke tepi atau mana-mana dan saya tekan balik. Saya boleh kecilkan. Besar sangat kan? Saya kecilkan. Tak sini. Okay, yang ni pun saya boleh kecilkan atau saya boleh move kan. Okay, saya letak, saya move tepi ni. Okay. Okay, so bolehlah kita buat lakaran tulisan contengan di sini. Okay, dan ini pun select. Select means katakan kita ada banyak objek di sini. Kita nak select tertentu sahaja. Kita tekan yang ini dan kita select lah multiple pun boleh. Satu pun boleh. Okay. Dan okay, sekarang yang ini adalah upload file. Okay, saya boleh upload file. Katakan saya nak upload satu worksheet. Saya upload bentuk PDF boleh, bentuk PowerPoint boleh. Okay, saya kecilkan. Resize. Saya kecilkan. Just kita move dengan cursor. Okay. Bila saya guna benda ini, saya tekan sini. Bila saya tekan di atas objek atau file atau tulisan, bila saya tekan di atas sini, bila saya tekan di atas sini, dia akan keluar satu pop-up menu di mana saya boleh animate. Okay, kita boleh animate. Kita boleh move. Kita boleh delete, kita boleh animate move. Ini move punya animation move. Ini move biasa di mana kita tukar dari kiri ke kanan macam tu dan kita boleh tukar size, kita boleh rotate. Sama ada kita nak dia melintang, terbalik, kita guna yang ni. Yang ni animation rotation dia akan bergerak. Okay, dan kita boleh set background, kita boleh buat copy, kita boleh lock. Bila kita lock, murid pun tak boleh move. Dia akan kita lock position dia dalam whiteboard tersebut. Dan bila kita tekan yang ni, kita beri kebenaran untuk murid buat copy image kita atau apa yang kita benarkan untuk mereka copy. Dan murid pun kita benarkan mereka move. Kalau saya lock, murid tak boleh move. Kalau saya tekan ini, murid boleh move. Ini katakan ada sesuatu objek baru atau tulisan baru, saya boleh add ke palette. Okay, simpanan saya. Okay, saya resize dulu. Kita kecilkan. Main dengan cursor saja, dia boleh besar dan kecilkan. Okay, saya dah kecil. Okay, di sini saya move. Bila saya tekan move, saya boleh ni. Yang ni pun kita boleh move. Bila guna di sini, yang ni pun kita ada lasso button di sini. Okay, sekarang saya tekan sini balik, saya tekan sini, saya boleh animate, rotate. Apa tadi animate? Kalau saya nak stop animation ni, saya tekan pause. Okay, saya tekan balik sini. And then saya boleh rotate supaya saya tekan rotate manual ni. Saya rotatekan
secara manual. Ini bukan animasi ya. Saya tengah rotatekan dia supaya mendatang keadaan asal balik. Okey, saya rasa ni okey. Ni dah asal dah. Okey, kalau saya nak animate move dia. Dari sini saya kata okey, kamu pergi bergerak macam ni. Okey. Lepas tu dia akan bergerak lah. Ikut ni. Okey, nampak tak dia bergerak? Ikut design yang saya buat tadi. Yes, kalau saya nak stop suruh dia bergerak, saya tekan sini. Dan saya tekan sini balik. Saya boleh move atau resize atau banyaklah kita boleh buat. Saya nak copy pun boleh. Kalau clone, saya buat copy. Nampak tak? Boleh buat dua salinan. Okey, saya undo balik. Then okey, ada. Kita tengok yang lain. Okay, kita boleh lock, kita boleh set background. Then yang tadi macam saya katalah, student boleh clone, boleh move. Okey. Yang upload file tu, kita boleh upload file PDF, gambar pun boleh, PowerPoint pun boleh. Dia boleh upload file. Ini gambar saya. Resize. Lesson by Teacher Maggie. Okay, saya move. Saya tak di sini. Okay. Okay, kita tengok tools. Kita tengok tools di sini. Bila saya tekan yang spanner icon ni, kita boleh buat line. Kalau saya tekan line, saya boleh buat line. Okay, line pun. Okay, saya boleh buat line panjang. Bila saya klik, dia stop. Saya boleh lukis di sini. Saya tarik ke bawah. Saya klik, dia stop. Saya tarik sini, stop. Bolehlah kita buat diagram. Okay, lukisan objek and something. Then, kita tengok apa lagi. Then, di sini arrow. Katakan kita ada worksheet, sesuaikan. Okay, di sini saya nak tarik dan sesuaikan dengan jawapan ini. Saya tarik macam ni. Kita boleh buat perbincangan dengan murid. Okay, then kita boleh buat circle. Circle pun boleh. Then dia ada rectangle. Then sticky note adalah sticky note. Okay. Saya tekan, saya dapat satu sticky note, saya letak dan saya add text atas tu. Okay. Then add text nanti saya tunjuk ya. Then kita boleh rich text means ini lagi satu cara untuk add text, di mana rich text tu menarik, di mana kita ada tulisan dia. Nanti ya, saya tunjukkan. Okay, ini adalah add rich text. Okay, ini ada rich text di mana kita boleh type di sini. Dan di sini kita boleh pilih sama ada kita nak bold tulisan tersebut, kita nak buat italic, underline and so on. Dia ada punca kuasa 2 pun. Okay, then dia ada kita nak tulisan normal ke atau tulisan header ke atau header 6. Kita pilih dan kita ada size font. Katakan saya ambil 72 dan saya ada bulleting, numbering. Okay, then saya ada boleh adjust dengan alignment dia. Then saya boleh pilih warna pen. Then saya boleh pilih warna highlighter. Then di sini ada emoji. Saya boleh pilih emoji. Di mana ada banyak pilihan emoji di saya untuk saya boleh pilih lah. Katakan saya nak pilih love emotion. Saya highlight. Saya besarkan. Nampak tak? Menarik ya. Dan kalau saya nak tulis di sini pun boleh. Teacher Maggie. Okay. Ini kita boleh edit dia punya size box ni ya. Okay. Dan setakat ini kita dah faham. Saya clearkan box ni ya. Ada banyak tulisan dah. Saya clearkan semua. Yes. Okay, saya dah clearkan, dah kosongkan. Senang untuk kita nak tengok. Okay, then kita tengok tools, kita boleh katakan kita ada image, kita yang macam tadi saya tunjuk, kita boleh clone kan, dan kita boleh add link. Kita just add link di sini, tekan. Bila dia akan keluar pop-up menu ni, kita letak nama dan kita letak link address tersebut dan kita save. Okay, bila saya dah letak nama dengan link address, saya boleh save di sini.
Ya, nampak tak ada link di sini? Bila pelajar klik, dia akan bawa ke page yang berikutnya. Kalau saya klik, wujud satu paparan baru. Sebenarnya tadi tu adalah link YouTube. Dia akan boleh lihat video yang saya share. Okay, selain tu, yang ni termasuk link website atau apa-apa link untuk murid kita. Buka page tersebut dan belajar. Dan lagi satu, kita boleh add YouTube link di sini. Okay, kita letak link video tu. Dan kita enter. Keluarlah video tersebut. Masa kita sambil kita tengok video tu, bolehlah cikgu buat explanation terhadap video tersebut. Bila saya ada video di sini, dia akan wujud dalam paparan murid sekali. Okay, dan kita ada yang ni menarik, kompas. Kalau cikgu matematik nak ajak sudut, bolehlah guna kompas. Ini saya kecilkan. Panjang pun boleh, kecil pun boleh. Okay, saya nak lukiskan sudut. Bolehlah saya buat satu bulatan. Okay, satu bulatan 360. Ni, dan saya nak pendekkan pun boleh. Okay, kita tekan tool dan kita pilih maths. Ini senang untuk cikgu-cikgu maths nanti. Okay, X campur Y sama dengan 3X. Okay, so kita bolehlah buat perbincangan dengan murid. Dan cikgu-cikgu boleh buatlah jalan kerja di bawah ni. Dan murid akan faham, oh, X campur Y sama dengan 3X, Y sama dengan 3X tolak X. Nanti akan faham jalan kerja tersebut. Dan kita tekan dan kita ada show dice. Ini sangat menarik. Kita tekan show dice. Yeay, ada dice. Bila dice ni bergerak, benda yang sama akan berlaku dalam whiteboard murid. Refresh. Okay, saya dapat dice 2 ni. Saya boleh kurangkan dice jadi 1 dice atau tambah jadi 3, 2 ataupun 3. Okay. Atau saya boleh setkan nombor yang saya nak dalam dice ni. Okay, katakan di sini saya nak 3,6 dan refresh. Ya, nampak tak? 1, 3, 6. Caranya 1,3,6. Okay, dan lepas tu kita tekan button ini. Dari situ kita boleh dapat nombor yang kita nak. Okay, kalau saya nak hilangkan balik, saya tekan kat tool. Dan saya hide dice. Okay. Then, ini adalah text box. Tekan text. Just klik mana saya nak ni. Dan saya type. Okay, then kita ada lasso yang sama, features lebih kurang sama ya. Okay, di sini adalah muka surat whiteboard. Kalau saya nak muka surat 2, nampak tak canvas whiteboard kosong. Saya bolehlah buat contohnya dalam muka surat 2. Kalau kita ada PowerPoint 5 slide. So automatically bila dalam page pertama kita upload satu PowerPoint, page slide pertama wujud di sini, slide kedua wujud di PowerPoint page kedua, and so on. Tadi saya tak tunjuk yang ni. Okay, yang ini. Okay, saya tekan ini Yang ni adalah background. Di mana saya boleh pilih background grid, kotak kecil. Dan saya boleh pilih kotak besar. Dan saya boleh pilih handwriting. Di mana di sini saya boleh gunakan text box ataupun saya buat handwriting sendiri Okay. Dan kita ada garis macam ni. Background dia. Saya padamkan objek kerja ini. Dan kita ada background programming. Di mana kita boleh buat graf guna ini. Dan kita ada music sheet. Dan di mana cikgu music. Mesti seronok. Dia senang untuk dia nak buat kelas dia. Okay, ini adalah music sheet. Dan kita ada yang ni. Dan yang ni ada ke function dia. Saya tak pasti apa function. Cikgu boleh gunalah. Dan kita ada lagi satu background. Okay. Dan kita pilihlah kalau kita nak clear, kita clearkan. Kita tak nak background, kita tekan clear background. Okay. Saya buka balik yang music sheet. Ini music sheet. Okay, saya padam. Ini saya letak sini dulu Okay. Yes, di sini kan kalau kita tekan di sini, dia wujud warna brush kita.
Then dia ada banyak pilihan di sini. Dia ada My Object, kita ada Maths. Okay, kalau cikgu Maths, katakan kita pilih background kotak besar, saya ambil kotak besar. Saya boleh ambil equal. Kalau saya nak buat formula yang besar-besar, saya bolehlah guna Maths for equal di sini. Ada banyak function. Okay. Dan saya nak lukis 1 sama dengan 1. Contoh. Dan kita ada music. Okay. Saya clearkan. Saya pilih music sheet. Okay, ini music sheet kan. Saya ambil lah yang ni treble. Saya letak sini. Senang kan? Saya ambil bar line ni. Saya letak sini. Dan saya ambil apa lagi? Banyak. Dan saya ambil lower quarter note. Saya letak sini. Cikgu-cikgu muzik tahulah. Nota dia. Okay. Then kita ada music. Then kita ada letters. Okay, letters. Kita tekan 7. Kalau A, saya tekan A. Then kita ada alphabet. Okay, huruf. Dan kita ada, wah, cantik huruf dia. Saya pilih Z. Z. Kalau kita nak ajar untuk murid sekolah rendah, comel kan alfabet dia? Watch. W for watch. Z for zip. Ada banyak. Wait. Saya scroll down. Scroll up. Ada banyak pilihan. A for apple. Okay, dan kita ada manipulatives. Okay, ni untuk kita boleh guna untuk maths. Okay, dia ada garis nombor, ada shape, number, semua ada, ruler, semua ada. Cikgu matematik boleh explore. Dan kita ada reward. Yeay, kalau kita masuk ke whiteboard murid dan dia buat satu kerja yang awesome, kita boleh bagi brilliant, awesome, well done. Reward, well done. Kita tekan well done. Kerana kita boleh check tak semestinya kena real time. Lepas kita murid dah save dia punya assignment, kita boleh masuk macam yang tadi saya tunjuk dan kita boleh check homework dia. Dan kita ada game. Ni sangat seronok. Okay, yang ni saya clearkan. Saya clearkan board. Kalau anda tahu main chess, anda akan menyukainya. Boleh main dengan murid. Saya letak sini. Okay, saya letak queen di sini. Saya tak tahu. Just letakkan. Saya letak naik di sini. Dan kita boleh guna button ini dan kita main dengan murid. Kita move secara ni dia ataupun saya clearkan board. Klik. Okay, dan saya pilih puzzle game. Okay, saya letak puzzle ni sini. Sini. Letak puzzle ni sini. Dan saya suruh murid. Okay. Saya pilih ini, saya suruh murid rotate. Dia move, dia letak di sini. Okay. Saya tak pasti sama ada kita boleh bubuh gambar di dalam atau tidak. Dan kita explore nanti. Cek explore sendiri. Dan kita ada game, kita ada patterns. Okay. Dan kita ada Diwali. Okay, Happy Diwali. Ada dia punya image. Dan kita ada untuk Christmas. Dan kita ada untuk candies, peppermint candies. Okay, dan kita ada banyak design lain. Dan kita ada untuk Christmas, New Year. Dan kita ada widgets. Di mana kita ada clock dengan spinner. Okay, di spinner saya tunjuk clock dulu. Kalau kita nak ajar murid jam, senang. Kita nak ajar. Saya boleh gerakkan dia punya jarum. Menarik Okay, sekarang murid, sekarang pukul berapa? Pukul 10. Okay, sekarang pukul berapa? 10.10, 10.15, 10.30. So, senang kita nak ajar murid. Ding, 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 ding. Dan kita boleh pilih spinner. Okay, menarik yang ni. Okay, spinner tu saya letak di tengah. Okay, spinner ni kita edit. Boleh edit nama di sini. Okay, kalau kita nak edit nama apa. Okay, saya letak A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Okay, then kita sync. Untuk kalau saya tekan di sini, murid pun boleh pusing nanti. Dia boleh pusing dalam whiteboard dia. And update. Okay, kita nak pusing, kita tekan di sini spin. Okay, murid bernama G, H, I jawab soalan. Atau
Kita boleh letak soalan di sini dan kita tanya murid. Okay, spinner. Itu ikut kreativiti cikgu. Then, menarik sangat menarik. Banyaklah cikgu explore. Okay. Kalau saya nak hilangkan balik ini, saya tekan balik palette tu. Okay, yang ni raise hand. Bila murid ada soalan, bila dia raise hand di sana, dalam whiteboard dia, kita akan dapat notification di sini. Dan kita boleh set alarm. Katakan kita bagi satu homework. Okay lah, senaraikan 5 isi untuk karangan ini. So, kita bagi, okay, cikgu bagi kamu 5 minit. Dan saya set di sini masa. Saya boleh set masa dalam minit. Okay. Dan saya set timer. So, dia akan wujud dalam paparan murid sekali. So, murid tahu ada lagi 3 minit. Ada lagi. Nanti kita tengok ya. Dan kalau ada murid login, akan wujud di sini. Kalau murid logout pun kita akan tahu dia hilang. Katakan di sini ada 10 murid. Tiba-tiba jadi 9 murid sahaja di sini. Kita tahu satu murid dah keluar. Open class board. Dan di sini kita buat satu, kita nak modify ikut kita punya ni lah. Okay. Macam mana kita nak murid tengok atau ada tak kita nak biarkan webcam untuk recording and all that. Dan kita boleh invite lagi satu cikgu untuk ajar atau kita boleh jadikan murid yang sedia ada sebagai cikgu. Nanti saya tunjuk. Dan saya nak sign up di sini. Okay, bila saya tekan image atau image saya atau image murid, di sini hanya saya seorang saja di sini, dia nampak showcase. Katakan ada banyak murid di sini, dia akan nampak make teacher. Maksudnya bila saya tekan make teacher, dia murid tersebut akan jadi cikgu juga. That means akan ada 2 cikgu dalam kelas ini lah. Showcase maksudnya, katakan ada 10 murid, saya pilih, saya nak tunjukkan whiteboard murid 1 kepada semua murid. Saya akan showcase di sini. Saya tekan showcase, semua murid akan nampak whiteboard murid 1. Dan di sini saya boleh create group board. Okay, di mana di sinilah saya boleh cipta kelas. Okay, sebelum saya tunjuk yang ini, lebih baik saya sign in sebagai murid supaya cikgu boleh dapat gambaran. Okay, saya bagi ke tab baru. Okay, di sini. Okay. Okay, untuk invite murid, saya tekan invite. Saya boleh invite ikut bagi mereka scan QR code ini ataupun melalui email ataupun melalui class code ataupun copy URL. Sekarang saya copy URL. Saya bagi tab yang lagi satu. Okay, saya paste di sini. Sekarang saya nak login sebagai murid. Okay, bila first time murid login, dia akan tanya nama apa. Okay, saya letak murid 1. Dan saya set name. Dia masuk. So, saya tahu murid 1. Dah nampak tak? Bila ini adalah whiteboard murid 1, dia terus bila dia sign in, dia nampak, oh, whiteboard saya. Okay. Kalau, okay. Saya tunjuk 2 paparan. Okay, ini adalah whiteboard saya dan ini adalah whiteboard murid. Kalau dia raise hand di sini, raise hand, saya akan dapat maklumat, murid 1 ada soalan. So, saya akan bagi, boleh contact dia melalui chat atau saya pergi terus join dia punya whiteboard di sini untuk buat saya makan. Atau saya dah bagi assignment untuk dia. Dia kata, I finish teacher. Dia tekan finish. So, saya tahu murid 1 dah habis assignment dia. Okay, bila ada murid, nampak tak saya dah sign in satu murid, ada nama satu murid di sini. Katakan saya nak set time 1 minit. Okay, saya tekan set timer. Timer akan wujud untuk saya dan juga untuk murid. Okay, lepas 1 minit itu dia akan bunyi. Macam alarm clock dia akan bunyi. Bagi reminder ke murid dah habis masa yang cikgu bagi. Okay, bila saya tekan di sini. Okay, nampak tak di sini? Saya boleh jadikan murid ini sebagai cikgu. Dia pun boleh ajar murid-murid lain dalam whiteboard ini. Ataupun saya showcase. Instead of murid lain tengok whiteboard saya, mereka akan nampak whiteboard murid ini. Bolehlah murid ini kongsi apa yang nota-nota yang ditulis atau jawapan yang ditulis dengan murid lain. Katakan saya nak buat 2 kelas atau 3 kelas. Saya nak buat satu kelas ini, saya tekan ini dengan ini. Saya tekan arrow sini. Saya namakan grup ini sebagai kelas 1. Dan saya create group. So, setiap kali ni bila saya nak pergi ke grup ni, saya boleh pilih di sini. Saya boleh buang grup ni. Saya boleh masuk grup tersebut atau saya boleh edit grup tu. Katakan ada penambahan murid atau pengurangan murid. Nampak tak? Masa dah habis 1 minit, dia bagi reminder kan murid. Menarik ya? Dan saya boleh lock kelas.
Then saya boleh follow teacher dan saya boleh create chat. Okay, create chat, saya boleh chat, create dengan murid. Katakan ada 10 murid, 10 murid itu akan masuk dalam chat dengan saya. Akan wujud satu menu di sini baru. Okay, saya type untuk murid. Hi students. Bila cikgu type, semua murid akan dapat message tersebut. Tapi bila murid reply, hi teacher. Hanya reply dia hanya kat saya seorang saja. Murid lain tak boleh tengok reply dia. Maksudnya di sini bila saya type chat, semua murid akan dapat chat saya. Bila mereka reply, saya boleh nampak semua reply dalam chat saya, tapi murid tak akan nampak chat di murid lain. Okay. Yang ni kita boleh buat chat kumpulan dan juga chat private. Okay. Saya close chat Okay. Katakan saya nak hantar survey ni poll. Saya pilih murid mana yang saya nak hantar. Then saya pilih soalan. Saya boleh hantar link melalui survey ni. Saya boleh hantar survey poll. Dan saya boleh buat voting di sini. Saya hantar send poll. Saya boleh tanya soalan ataupun anything. Di sini saya tanya faham atau tidak. Dan saya send. Okay. Di sini dia tunjukkan saya dah send ke murid 1. Bila saya bagi whiteboard murid 1, dia akan dapat notification di sini. Dia kena answer sama dia faham atau tidak. Kalau dia faham, dia akan tekan ya. Okay, saya akan dapat reply di sini. Murid 1 faham. Kalau ada banyak murid, kita dah akan dapat setiap reply di sini. Okay, murid 2 faham, murid 3 faham, murid 5 tak faham. So, saya boleh join board dia. Katakan saya nak tengok semua paparan murid. Saya tekan ke grid view di bawah. Nampak semua whiteboard. Kalau murid 1 ni ada buat perubahan, saya boleh nampak. Kata dia buat conteng dalam whiteboard dia. Okay. Ni whiteboard murid 1. Saya buatlah design. Okay. Bila saya bagi kat whiteboard saya. Nampak tak? So bolehlah saya check apa murid ni buat, apa murid ni buat. Okay ya. Then katakan murid ni ada masalah. Okay, dia tak ikut arahan. Saya tekan. Then saya boleh join. Bila saya join, saya boleh edit whiteboard dia. Bila saya edit whiteboard dia, murid lain tak akan tahu dan dia tak akan buat apa-apa perubahan dalam whiteboard cikgu. Okay, menarik kan? So bolehlah kita, dan dia akan wujud private chat juga di sana. Okay, dan saya pergi ke single view. Okay, grid view di mana saya boleh nampak semua paparan murid. Kalau single view, hanya view saya sahaja. Yang lagi satu di sini yang menarik adalah video call. Yes, bila saya tekan video call, dia akan buka webcam saya. Kalau murid-murid lain join, semua automatically dia akan buka webcam untuk murid lain sekali dan semua paparan webcam akan ada di sini. Okay, ni adalah webcam murid. Okay, webcam automatik akan buka. Saya off mic dengan kamera murid. Okay, ini adalah untuk cikgu. Okay, kalau saya buka dua ni, saya hadapi masalah nak buka webcam saya di sini. Okay, so webcam saya akan wujud di sini. Kalau saya pilih paparan lagi satu, semua paparan murid pun akan ada di sini. Di sini saya boleh share screen saya. Share screen di mana bila saya tekan share screen, saya boleh continue buat activity di whiteboard ini. Dan raise hand, saya akan tahu kalau murid ada raise hand di sini. Dan di sini adalah close and open chat. Saya boleh open chat sambil saya bersiaran dalam webcam ni. Melalui kamera, saya boleh buka chat. Okay, saya boleh sambil ada webcam di paparan webcam di sini dan saya boleh chat dengan murid saya sekali. Okay, sini chat. Dan dia ada banyak action yang saya boleh buat dalam webcam ni, di mana saya boleh blurkan saya punya view background, saya boleh start recording, saya boleh record session ini. Saya boleh guna full screen, saya boleh mute mikrofon semua orang. Dan ada banyak lain kita boleh explore ya. Okay, ini sajalah video saya untuk hari ini. Kalau anda menyukainya, berikan saya like, share banyak-banyak supaya orang lain pun dapat tahu pasal aplikasi ini dan dia boleh gunakan dalam classroom dia. Dan subscribe channel saya untuk mendapatkan update video dia menarik nanti. Sehingga kita berjumpa lagi.
Bye bye. Take care. See you.